antara 70 hingga 100. Dua hadis ini tidak bertentangan. Yang menyatakan Nabi sebut 70 dan Nabi sebut 100. Kerana minimumnya Nabi sebut 70 dan maksimum yang didengar oleh sahabat ialah 100. Dan setengah sahabat mengira daripada gerakan bibir Rasulullah SAW atau apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Lalu mereka kira bagi menunjukkan bahawa disyariatkan, diharuskan, dibenarkan kita mengira zikir. Walaupun setengah orang, saya tak nak kira zikir, saya nak zikir je. So dia akan melemahkan semangat. Kalau suruh hanya zikir subhanallah, 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 berapa? Zikir je. Sudah akan lemah semangat. Sudah tak mungkin dapat buat esok atau lusa. Tapi kira zikir. Dalam mengira zikir itu, saudara, dia macam letak pada kita satu matlamat, beri kita satu kepuasan rohani. Hari ini alhamdulillah saya dapat baca Quran 5 juz. Saya dapat istighfar 1000 kali. Saya dapat istighfar esok pula 1500 kali, 2000 kali. Saudara, bilangan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian para sahabat, macam saya pernah sebut, bahawa Abu Hurairah sebelum tidur dia akan berzikir sebanyak 12,000 kali baru dia tidur. 12,000 kali ni kalau kita zikir ataupun ikut pengalaman kita, 12,000 kali lebih kurang 3 jam sebelum tidur. 3 jam sebelum tidur saya berzikir 12,000 kali. Dapat 12,000 kali. Ini lebih kurang 1 jam kita dapat 4,000 kali. 1 jam 4,000 kali, 3 jam 12,000 kali. Ini persiapan Abu Hurairah sebelum tidur setiap malam. Dia memang ada tasbih khas dia. Yang tadi dipinta diketurkan. Tadi tu kan kita berikat keturkan jadi macam itu, biji tasbih. Sebab zaman tu tak ada biji tasbih. Para sahabat sama ada mereka meminta tenang atau mereka menggunakan biji tamar, biji kurma. Letak macam tu. Sebagainya dilakukan oleh isteri Nabi SAW. Bila zikir dia ambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk kira berapa? Dia zaman sekarang makin canggih, makin moden. Ingat benda tu semua alat. Biji kurma tak ada kelebihan apa-apa. Tali itu pun tak ada kelebihan apa-apa. Tasbih pun tak ada kelebihan apa-apa. Hanya alat mengira. Dan hati-hati dengan orang yang cuba menjadikan benda itu ada kelebihan. Mula saya rawat pakai tasbih lah. Tasbih bergok sendiri lah. Dah mula ngarut lah. Padahal tasbih asalnya alat. Dia ada setengah orang rawat dengan tasbih. Lalu bila nak jumpa kita sini, tak, kat mana sakit? Dia pun letak tasbih. Gerak, ya, sebab ni dah sakit. Tasbih ni power sebab kita berzikir selalu. Tidak, saya letak itu tidak betul. Itu alat. Sampai peringkat kita memuliakan tasbih, kita dah jadi macam budak atau Hindu. Itu yang dicegah oleh ulama. Dan itu sebab punca kita tengok pro dan kontra hukum menggunakan sibhah atau tasbih. Yang setengah membid'ahkan. Di Saudi saya tak boleh pakai tasbih, tapi kat sana jual banyak. Guna tak boleh. Guna nampak bid'ah. Mereka akan cegah kita macam salah besar sangat. Dia di tempat di Nusantara tak ada masalah pakai tasbih. Kenapa sebab mereka berpandangan, ya, kadang-kadang orang yang agak tersaruk dalam kata bid'ah, dia ada gairah agama tinggi sangat, kebimbangan dia luar biasa. Jadi nampak macam sama dengan Hindu dengan Buddha. Dan memang asal biji tasbih ni daripada Hindu dan Buddha. Memang asalnya begitu. Kita tak boleh nafikan. Kita tak nafikan. Tapi ia bukan satu mengaibkan untuk kita gunakan, sebab kita gunakan untuk mengira zikir kita. Tapi mengaibkan bila kita muliakan. Sudah pun mula pegang-pegang, tak kat sini. Kenapa rasa dah power sangat zikir, letak kat leher pula. Letak pula bulung kat tangan. Setengah-setengah tasbih dulu. Tengok tasbih tak berpisah dengan aku. Saya ini mula berlaku khurafat. Tasbih hanya alat. Selepas zikir dah habis. Kau pun sekalipun sudah nak bawa senantiasa untuk zikir, tapi tidak melihat tasbih itu sehingga ada keajaiban dan sebagainya. Itu sampai peringkat orang sanggup beli tasbih mahal-mahal. Kena pula ni kempen sikit ni, tasbih kayu koka lagi power. Belilah 3,000, 4,000, 1,000. Lihat dia mewujudkan khurafat yang luar biasa, sehingga dia lupa dia menyebut nama Allah. Tidakkah menyebut nama Allah sudah cukup menjadi pertahanan kita? Tapi nak kayu koka, setengahnya pula tulang muta pula. Tasbih tulang muta, tulang muta. Setengahnya tasbih, mula dia mengaruh. Dia mula jadikan satu alat mewah. Walau asalnya para sahabat, para tabi'in, para awliya menggunakannya sebagai alat, bukannya menggunakannya sebagai matlamat. Jauh sekali letak fadilat. Tapi orang jahil hari ini mula lupa matlamat di mana. Dia selalu kembali pada bilangan zikir. Dia disunatkan kita mengingat zikir kerana dia memberi kita semangat, memberi kita azam, memberi kita fokus. Nabi SAW zikir 70 kali, 100 kali,
Dan Nabi menyebut tentang zikir 33 kali, 33 kali, 34 kali. Menyebut la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali lepas solat subuh. Dan banyak kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar, Nabi menyebut bilangan ratus, puluh dan sebagainya, 10 dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa bila kita tasbih, bilang, kira. Bila kita zikir, bilang, kira. Biar ada matlamat. Sebab oleh Junaid Al-Baghdadi, aku berzikir setiap hari 30,000 kali. Ini zikir 30,000 kali. Dan aku tidak pernah berpisah daripada zikir ini. Sebab kita pun niat, saya punya wawasan akhirat saya nak zikir setiap hari 5,000 kali. Saya akan buat. Jadi 5,000 kali sejam suku je lebih kurang. Saya nak buat 5,000 kali. Jadi kalau saya lepas subuh saya nak zikir sebanyak 2,000 kali. Lepas asar saya nak zikir 2,000 kali. Sebelum tidur 1,000 kali. Itu amalan saya. Misalnya setiap hari kita dah buat satu benda yang baik. Okey, yang kedua, kenapa Nabi sebut astagfirullah? Nabi sebut dalam hati dia ada layaran, ada kegelisahan. Kan Nabi kena senantiasa sebut nama Allah, ada kegelisahan. Setengah ulama melihat kegelisahan ni sebab apa? Nabi SAW gelisah bagi menyempurnakan Nabi SAW. Sudah bukankah orang yang bijak senantiasa gelisah walaupun dia dah bijak? Ni dah best student ni, patut tak payah baca buku. Tapi saya tengok wajahnya gelisah semacam, kerana dia merasakan dia belum sempurna. Walaupun orang pandang dia sempurna, dia terus masih lagi terus membaca, masih terus berusaha menghadiri tuition, study larut malam dan seterusnya. Walaupun orang lemah tengok orang macam awak tak study lah, masuk keresa pun jawab macam mana pun betul belaka. Tapi adakah orang ni akan rasa senang dengan kita katakan pandangan, dengan persepsi orang terhadap? Jawapannya tidak. Dia senantiasa rasa gelisah. Orang yang dah banyak ingat Allah, dia tetap datang gelisah bila dia tidak mengerti Allah dengan sejumlah yang dia nak, sejumlah matlamat dia. Maka Nabi SAW beristighfar. Dan Nabi nak ajar kita pula yang ketiga. Dia tadi sebut pertama bilangan, kira. Yang kedua saya nak sebut punca Nabi sebut tentang kegelisahan dan jiwa dia, yang menunjukkan kesempurnaan. Dan yang ketiga, Nabi juga nak ajar pada kita, umat dia. Saudara, hidup kita ni kalau saudara punya semua dunia, saudara tetap gelisah. Miskin gelisah, kaya pun gelisah. Tak ada kereta gelisah, ada kereta pun gelisah. Mula gelisah tu macam-macam. Mungkin gelisah takut orang curi, takut orang pinjam, gelisah takut cala, takut itu, takut ini. Gelisah dengan dunia ni saudara. Sebab sifat dunia memang menjadikan kita gelisah. Kalau saudara kata ustaz tengok orang kaya tak payah gelisah, kalau sakit tak gelisah, duit banyak, nak ke mana-mana tak gelisah. Siapa cakap? Setiap manusia bila dia dapat dunia atau tidak dapat dunia, dia gelisah. Itu memang sifat dunia. Saudara ada anak gelisah, tak ada anak gelisah. Ada isteri gelisah, tak ada isteri pun gelisah. Yang kahwin satu gelisah, yang kahwin ramai gelisah. Kalau saudara kata apa kahwin ramai gelisah je, seorang pun gelisah juga, serupa je. Ia tidak membezakan, kerana itu sifat dunia. Tapi saudara, macam mana kita tangani kegelisahan kita? Ada orang ditangani kegelisahan dia dengan kegelisahan yang kedua, kegelisahan yang seterusnya, yang menjadikan dia makin rasa tertekan dengan dunia dia. Tapi Nabi SAW ajar kita, rawat kegelisahan dengan istighfar pada Allah. Rawat kegelisahan. So kadang-kadang kita takut anak kita, ustaz anak saya bimbang, nak jadi apalah budak ni, takut dia begini-begini. Ya, kita bimbang anak-anak kita. Lalu macam mana nak rawat kegelisahan? Bukan dengan cara termenung, khoya tepi tangga, atau terus melayan lamunan-lamunan kita. Istighfar. Misalnya kita bimbang tentang keselamatan suami kita yang kerja kat luar, macam mana keadaan suami saya, dengan tempat tu tak aman, gelisah. Lalu hilangkan kegelisahan dengan istighfar. Sebab kita pun tak boleh buat apa. Kalau anak-anak kita buat ada di luar negara, misalnya anak kita kat Indonesia, tiba berlaku gempa bumi, oh dia punya gelisah, tak boleh tidur. So kalau kita layan pun kita tak boleh buat apa. Apa kata kita bertasbih, kita berzikir, kita istighfar, mudah-mudahan kegelisahan itu bertukar dengan keamanan. Maka istighfar. Artinya Nabi nak ajar kita, kegelisahan dunia ini rawatlah dengan istighfar. Kegelisahan dunia tidak mungkin dirawat dengan dunia, kerana dia umpama sakit yang umpama kita katakan benda yang kita ambil itu memberi kita kesan pada penyakit kita. Tak mungkin kita menambah dos dia untuk kita terus sakit. Dunia ni sifat dia, kita ambil sakit, tiba sakit kita ambil lagi, makin sakit. Dia tidak boleh selesaikan masalah. Kita kena kembali pada akhirat.
Kembali pada Allah, barulah hilang sakitnya, ataupun dia akan mengurangkan sakit tadi. Jadi kalau saudara beranggapan, oh saya gelisah Ustaz sebab pangkat tak naik, tanya orang ada pangkat, dia gelisah tak? Dia gelisah pula takut pangkat dia hilang. Bimbang pangkat saya hilang. Dia gelisah pula kalau orang takkan hormat dia, sebab tu dia cakap pun kasar-kasar. Sebab dia bimbang takut orang tak hormat dia kalau cakap lembut-lembut. Dia juga gelisah. Dia juga gelisah nanti kalau syarikat merudum jatuh, keputusan kerajaan jatuh, dia kena tanggungjawab. Dia gelisah. So tidak ada ruang atas dunia ni orang akan tenang, melainkan orang yang tenang dengan mengingati Allah. Sebab itu dalam ayat Allah Ta'ala sebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan menyebut nama Allah sahaja hati kamu tenang? Bukan dengan mengingati dunia. Saudara bercita-cita tentang dunia dan saudara dapat, sekalipun saudara tak akan tenang. Cuma orang miskin macam kita, bila tengok kita tak dapat, kita pun gelisah. Lalu kita menyangka kawan-kawan kita yang dah sampai ke peringkat tertentu, dia tenang. Sama macam kita sebenarnya. Barangkali dia lebih teruk pada kita, barangkali. Kerana dunia bukan sifat tenang. Yang bersifat tenang ialah akhirat. Bukankah akhirat ajar kita pahala, ajar kita redha dan ketentuan Allah? Bila berlaku kematian saudara, orang yang ada semua, dimiliki semua, dia akan gelisah. Orang miskin bila berlaku kematian pun dia akan gelisah. Tapi bila masing-masing beriman pada Allah, masing-masing ingat Allah, kematian disambut dengan penuh ketenangan. Bukan dia melihat dirinya pula, nanti giliran aku, apa persiapan. Dia bukan menghabiskan waktunya untuk menangis sampai buta mata tentang kasih selamat, tetapi dia menjadikan ruang tadi untuk dia muhasabah. Ini giliran dia mati, oh cukup mengejuk. Dan kadang-kadang kita dengar sahabat kita tengah tunggu bas ekspres, masuk tandas mati. Tengah tunggu bas ekspres yang dia matlamat nak pergi ke satu tempat, masuk tandas mati. Kita pun berfikir, bagaimana giliran aku? Kawan aku dah mati, giliran aku macam mana? Bagaimana keadaan? Bukan sekadar kita lihat kematian oleh kesian dia, muda-muda dah mati. So, kenapa senang kesian kat dia? Barangkali mudanya jauh lebih baik dia mati di dosa tak banyak banding kita yang dah tua ni. Sepatutnya kita kesian kat saya. Dengan kematian tadi saya belum lagi dapat ambil iktibar. Kesian pada saya. Saya dah iring 100 jenazah, tapi saya tak rasa lagi insaf. Kesian pada saya. Kita bukan kesian pada orang mati. Orang mati tu alhamdulillah dia lihat malakul maut dalam keadaan dia Islam. Alhamdulillah dia dah keadaan Islam. Kita belum tahu. Masa tengok malakul maut macam mana kita, Islam ke kita? Ketika mana kita nazar datang gangguan-gangguan syaitan untuk memurtadkan kita, mampukah kita bertahan? So benda itu menyebabkan yang ditakziahkan bukan orang yang mati, orang yang hidup. Artinya setengah ulama seperti Al-Ghazali rahimahullah menakalkan kata-kata ulama bahawa ulama salah dahulu bila berlaku kematian, mereka bukan sekadar takziah pada yang mati tadi, tapi mereka juga mentakziah pada orang hidup dengan kematian. Maksudnya, cik tuan ni giliran dia, nanti giliran kita macam mana pula. Kawan ni menangis, bukan menangis sebab orang tu mati, menangis sebab macam mana pula saya nanti mati. Kan beza tu. Yang kita tak takziah menangis sebab apa? Sebab anak saya mati, sebab isteri saya mati, suami saya mati. Tapi awak tak menangis kat awak, macam mana nanti awak mati. Mereka terdahulu saudara, bila ditakziah mereka menangis diri mereka. Mereka bimbang, kalau saya jadi macam dia mati, dengan amalan tak cukup, itu saya tak buat, ini saya tak buat, macam mana saya? Mereka melihat orang yang diusung saudara, bukan melihat orang tu yang diusung. Macam mana kalau saya yang diusung? Menggementar tangan mereka. Sebab itu Hasan al-Basri saudara, kalau dia melawat orang meninggal dunia, dia tak akan makan seminggu. Dia punya rasa tu. Dan keluarganya tahu, bila Hasan al-Basri balik rumah tak nak makan, dia baru melawat orang mati. Dia punya kesan dia. Walau Hasan al-Basri saudara siapa yang memperkecilkan amal akhirat dia, cukup luar biasa. Namun orang-orang terdahulu saudara, menjadi para ulama salafus salih, boleh dikenali raut wajah mereka baru pulang dari menghantar jenazah, pucat muka semasa, seolah-olah yang matinya mereka, bukan orang tu. Saudara, hari ni kita lah kalau ziarah orang mati, muka ceria, keluar kubur nampak semacam. Dah nampak ni, apa ni? Tosai dah nampak dah, roti tampal. Mati lupa ni. Walau teruk mayat tengok, oh roti tampal. Kita cerita orang mati depan roti tampal, depan roti janan. Saudara, lemah iman kita. Suatu benda yang kita katakan menakutkan jiwa kita. Memang jiwa kita berkarak semua.
Sampai kematian tidak boleh mengisahkan kita, walaupun kematian orang paling dekat sekali. Bayangkan orang yang jauh kita tak kenal mata hidung ni, yang dekat ni tak terasa sangat dah. Mak mati cuma sedih sebab dia mak. Kalau orang kata mak mati pun tak nangis, lain pula bunyi dia. Dia nangislah sikit-sikit. Walaupun kita ujung dia mati, ustaz, kalau dia tak mati susah dia jaga dia. Ayah mati, nangislah sikit-sikit, sekadar menunaikan tanggungjawab rahmat seorang anak pada ayah. Tapi sebenarnya kita tak pernah tangisi diri kita. Ya paling kurang ayah kita kalau mati, dia mati dalam keadaan dia dapat kekalkan Islam dia dah berjaya menjalankan amanah dia didik kita semua. Kita macam mana pula dengan anak-anak masih kecil? Berjayakah kita melaksanakan amanah sebagaimana ayah kita buat? Sehingga kita semua anak-anak boleh solat kerana bimbingan ayah kita. Kita semua anak-anak ni, adik-beradik boleh mengaji Quran kerana bimbingan ayah kita. Ni kita pula berjaya tak jadikan anak-anak kita semua pandai ngaji, pegang pada solat walau di mana berada. So bila kita fikir macam tu, ucapan takziah pada kita jauh lebih banyak daripada si mati, untuk kita renung dan untuk kita muhasabah. Itu yang ketiga. Abu Ubaid berkata, asal gelisah dalam perkara ini adalah sesuatu yang menyembunyi hati dan menutupinya. Asal perkara tersebut adalah langit yang mendung, artinya terdapat mendung yang berhimpun padanya. Di perkataan ghan, ya ghan, asal dari sudut bahasa Arab. Pendapat lain mengatakan gelisah suatu yang menutupi hati dengan suatu tutupan, seperti awan nipis yang berada di udara, maka ia tidak menghalang cahaya matahari, tapi ada kegelisahan. Artinya ulama cuba bahas dari sudut bahasa Arab. Perkataan ya ghan, gelisah,